Khalid Samad coba dengan begitu bersungguh-sungguh untuk mengalihkan isu. Dia sudah malu sebab karena kenyataan dialah maka timbalan Presiden PAN Datuk Seri Salahuddin Ayub terpaksa buat muka kerang busuk terhenge-henge, muka kelat tersengi minta maaf kepada Presiden AMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Sekaligus menafikan kenyataan Khalid itu adalah kenyataan rasmi PAN, ia adalah kenyataan pribadi Khalid sahaja. Nak lawan rasuah konon kena jeling dengan tertuduh rasuah berperlu minta maaf. Demi untuk tidak dilihat sebagai tersisih daripada arus yang sedang PAN masuki, sekarang ialah mereka menjadi salah satu pendukung tegar AMNO yang presidennya sedang menghadapi 47 pertuduhan dan juga terpaksa menerima cadangan pengampunan Datuk Seri Najib, maka dia mengalihkan isu dengan menghalalkan muncung senjata politiknya kepada Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang dan Tun Mahathir. Ini adalah teknik lama yang sering digunakan oleh politikus yang kekeringan ide. Mungkin dia ingat rakyat Malaysia semua bodoh macam penyokong PH percaya rancangan dia. Kata Khalid, pakatan yang coba dibina oleh kedua Presiden PAS dan Tun Mahathir ini adalah pakatan azab yang merujuk kepada pakatan musyrikin Makkah, Yahudi, kabilah-kabilah Arab yang membenci Rasulullah serta dibantu oleh kaum munafik dari dalam kota Madinah sendiri. Begitulah Khalid coba untuk melabelkan pertemuan kedua tokoh politik itu. Mungkin angka 126 itu betul-betul meresahkannya. Sebelum kita menerima julukan nakal yang diberikan Khalid ini, baiklah kita membuat sedikit ulang kaji dengan mengambil beberapa catatan sejarah lalu supaya hati kita tenang sama ada mahu menerima panggilan itu ataupun dengan pikiran yang lapang menolak dengan cadangan gelaran itu. Jadi dengan itu kita boleh sahkan siapa dia dari kalangan azab modern itu yang sebenarnya. Khalid Samad pernah dalam satu perhimpunan partinya PAN telah secara sedar menuduh Rasulullah SAW mungkir janji dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah juga gagal membawa pengikut baginda masuk ke Mekah tahun itu. Konon dia mahu membuat persamaan tindakan PH yang ketika itu masih gagal membuat perubahan setelah berjanji bermacam-macam menjadi kerajaan dan didesak kuat oleh penyokong mereka. Bising dan hinggarlah negara karena begitu berani hanya karena mahu melepaskan diri daripada tekanan penyokong PH, sanggup dia menggelarkan Rasulullah seorang mungkir janji. Tanpa ada rasa malu atau berdosa, Rasulullah dianggap sebagai bahan bandingan perkara bodoh yang dia dan PH lakukan. Sama juga dengan salah seorang lagi rakannya, Masli Malik, yang mendakwa Rasulullah akan meletak jawatan jika masih ada lagi sekarang. Masli kemudian menjadi pelakon yang mengapamkan wanita Imran, hanya munafik dan kafir sahaja yang berani menjadikan Rasulullah objek bandingan kejahatan mereka. Dalam PH, mereka berbangga dengan laporan bahwa mereka telah berjaya mengurangkan cabutan judi daripada 22 kepada 8 sahaja. Tetapi dalam masa yang sama, tidak pernah sekali membandingkan penghapusan judi secara total di semua negeri pimpinan PAS. Mereka rasa bangga kurangkan, tetapi bacul untuk hapuskan. Judi adalah 7 dosa besar yang dimurkai Allah dan Rasulullah. Ia ada dalam negeri Pakatan Harapan. Lebih aneh, kutipan judi 8 kali itu lebih banyak jumlahnya berbanding 22 kali itu serta cukai judi tiada kenaikan. Pelik kan? Khalid Samad juga pernah mengangkat tangan melakukan seperti upacara memohon restu dari ayam ketika dia bersama pimpinan DAP dalam lakonan menyambut tahun baru Cina, tahun ayam suatu ketika dahulu. Tindakan melakukan sesuatu yang menyerupai sesuatu kaum adalah dilarang Rasulullah karena si pelaku akan termasuk sebagai kalangan kaum itu juga. Lebih berbahaya lagi jika ia boleh menggugat akidah. Kata beliau, ia bukan secara keagamaan tetapi sebagai tanda gembira konon mahu tangkap Naji, yaitu ayam yang hampir sebutan dengan Najib. Sekarang PH nak keluarkan Naji itu. Dan apa keperluan orang Islam buat sebegitu? Mengelirukan. Khalid Samad yang setakat diketahui seorang Islam, begitu tegar mempertahankan Oktoberfest, satu majelis kerajaan meminum arak yang budaya asalnya datang dari
negara Jerman, ia disokong kuat oleh golongan kafir daripada DAP. Arak juga termasuk dalam dosa besar yang disebut dalam Al-Quran akan betapa ia merosakkan manusia. Tetapi Khalid kononnya atas nama kesederhanaan masuk campur bersetuju. Sedangkan arak bukan urusan dia. Khalid sekarang coba membuat naratif lain berkenaan kesan ekonomi, kononnya karena Pakatan Tun dan Presiden PAS dan serangan pembangkang, ekonomi Malaysia merundum, pelaburan lari karena sering diserang musuh politik PH. Padahal ekonomi semenjak PHBN menang November lalu, tidak ada apa yang boleh dibanggakan. Semalam indeks KLSI jatuh karena kadar OPR baru yang diumumkan naik. Ya kebetulan dengan pertemuan dua tokoh itu, senanglah kerja. Bila ekonomi jatuh, pembangkang disalahkan, sedangkan pembangkang yang memerintah itu tidak pandai mentadbir. Khalid juga adalah salah seorang insan yang bersetuju memberikan royalti petroleum sebanyak 20% kepada negeri pengeluar minyak jika menang PRU. Dan apabila menang, ia mahu disekat terutama di Kelantan, dan Khalid diam atas pemungkiran janji itu. Mungkin janji adalah salah satu ciri munafik. Cukuplah dahulu bukti yang ada sendiri walau sebodoh manapun, boleh fikir golongan manakah yang sebenarnya azab modern. Kecuali Anda penyokong PH, tak dapatlah saya menolong. Janji bulan dan bintang manifesto akhirnya ke laut. Bukan tidak mampu tetapi sengaja merapu. Belum lagi kita bincang isu berkenaan harga minyak yang boleh kita tengok berulang-ulang janji dan berdengarnya pidato mereka dan dalam media sosial. Hal nak hapuskan rasuah, cukuplah, nanti termuntah pula kita karena terkenang. Elok sangatlah kalau Tun dan Tan Sri, Presiden PAS bersatu di bawah pakatan yang Khalid gelarkan azab itu untuk menjatuhkan pakatan azab yang original yang mana PH menjadi ahlinya. Harapnya berlaku pada 16 September tahun ini sebagai langkah nostalgia 13 tahun lalu. Pastinya Datuk Seri Najib tersenyum jika ia benar berlaku, kenangan klasik. Mungkin Najib terfikir, tak keluar pun tak apa, janji puas hati tengok 16 September betul-betul terjadi, dah lama tunggu.